Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada semua peserta ke IFIM Webinar Series untuk kali yang kelima. Saya Auni Zulfaqar, moderator anda bersama saya Encik Zaidi Ahmad sebagai panel jemputan khas kita pada sesi kali ini. Buat pengetahuan semua, ini merupakan sesi yang kelima dalam sesi perkongsian ilmu yang disajikan oleh IFIM kepada anda semua. Seperti mana yang kita sedia maklum, mengenai perkembangan COVID-19 setakat sehingga ke hari ini, jumlah kes atau statistik global telah pun menunjukkan bahawa lebih daripada 2 juta penduduk dunia telah pun dijangkiti oleh wabak COVID-19. Jika kita lihat dalam skop di negara kita sendiri, dari sudut ekonomi khususnya, Malaysia dijangka akan mengalami kerugian sebanyak 128 bilion sekiranya kerajaan tidak mengumumkan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat. Dan ini adalah menurut kajian yang baru dikeluarkan oleh Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia atau MIR. Dan walaupun kerajaan telah pun menyediakan sejumlah dana yang besar sebagai tindak balas terhadap kesan wabak tersebut, namun kita tidak dapat nafikan pemulihannya dijangka akan mengambil masa dan tentunya ini akan memberikan impak kepada ekonomi global secara menyeluruh. Jadi hari ini, IFIM bersama speaker jemputan kita akan menyelami situasi pandemik ini dengan membincangkan soal implikasi COVID-19 dalam pengurusan keuangan secara individu, khususnya dalam konsep perancangan pewarisan Islam. Di mana seperti yang kita tahu, Islam amat menegaskan tentang keperluan untuk kita merancang dan memanfaatkan harta pewarisan dengan sebaik-baiknya. Sebelum itu, suka untuk saya membacakan sedikit latar belakang speaker kita pada hari ini. Yalah, kata orang, kalau tak kenal maka tak cinta. Dan buat pengetahuan semua, Encik Zaidi adalah merupakan seorang pakar perancangan kewangan Islam yang kini merupakan Principal Consultant MZ Associates, iaitu sebuah syarikat pengurusan kewangan yang menawarkan khidmat nasihat dan latihan khusus dalam bidang perancangan kewangan Islam. Beliau juga merupakan trainer jemputan IFIM bagi program Islamic Financial Planner serta berpengalaman luas dalam menjadi trainer di syarikat-syarikat kewangan lain seperti TWA, Takaful Ikhlas dan juga Prudential Assurance Berhad. Terima kasih Encik Zaidi kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Encik Zaidi bagi memulakan sesi perkongsian kita. Silakan Encik Zaidi. Okey, terima kasih moderator kita pada pagi ini, Cik Auni Zulfaqar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, selamat datang ke sesi webinar pada pagi 2 Ramadan yang mubarak ini. Salam Ramadan kepada semua. Semoga ibadah kita, ibadah puasa kita diterima Allah SWT. Saudara-saudara sekalian, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dikurniakan kesihatan yang baik, kesempatan masa dan juga kekuatan badan, terutama di bulan puasa ini, untuk bersama-sama dalam sesi webinar yang dianjurkan oleh IFIM. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada warga IFIM yang secara keseluruhan yang bekerja keras untuk mengadakan program webinar seperti ini dalam masa perintah kawalan pergerakan ini yang banyak memberi manfaat kepada kita. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabas sekali lagi. Mereka ni bekerja siang malam, pagi petang, sampai tengah malam pun dia panggil saya untuk buat rehearsal. Okey.
Jadi saya juga mengucapkan ribuan terima kasih atas peluang dan ruang yang diberikan kepada saya dalam slot selama 30 minit ini untuk membincangkan satu topik yang agak memberi rangsangan kepada kita semua. Agak menarik. Okey, saya juga kalau saya dalam program dalam hari ini saya sebenarnya tidak berkeseorangan secara fizikalnya kerana saya ditemani dan dipantau oleh auditor saya, okey, kat sebelah ni bagi memastikan program online ini mengikut garis panduan yang telah ditetapkan dan tidak tersasar daripada perkara lain. Okey. Jadi topik perbincangan kita pada pagi ini adalah implikasi COVID-19 kepada perancangan pewarisan Islam. Baik. Saudara yang saya muliakan, perancangan pewarisan ini adalah subset kepada perancangan kewangan Islam. Dan kewangan Islam ini terdiri daripada pengurusan aliran tunai dan hutang, pengurusan risiko dan instrumen takaful bagi mitigate risiko tersebut, pengiraan zakat dan pengiraan cukai, okay, pelaburan yang patuh syariah dan kaedah pembersihan. Okay. Di samping mendapatkan pulangan yang optimum dan dengan mengambil kira risiko tersebut. Selain daripada itu, kita juga ada pelan pendidikan anak-anak, pelan haji dan pelan perkahwinan. Pelan perkahwinan ni perkahwinan anak-anak dan juga pelan persaraan. Dan juga akhirnya adalah perancangan pewarisan. Okey, kegagalan merancang pewarisan ni boleh mengakibatkan harta terbeku saya saudara sekalian. Ketika ini harta terbeku yang didaftarkan mencecah ke 70 bilion ringgit. Kebanyakannya milik orang Islam. Namun masyarakat umumnya kalau kita tengok dari segi persepsi, kebanyakan orang dan masyarakat kita ni mempunyai persepsi yang agak meleset tentang perancangan pewarisan. Ada yang mengatakan bahawa faraid sudah mencukupi, mengapa perlu ada rancang pula. Ada yang mempunyai sikap tidak peduli dan sikap tidak ambil tahu ataupun dan juga sikap bertangguh dalam perancangan pewarisan ini dengan alasan masih ada masa lagi. Sikap ini sebenarnya boleh memberi kesan dan membawa kepada isu penyakit terminal atau apa yang dikatakan sebagai marat al-maut. Baik.
Dengan arti kata lain, bila dah ada penyakit terminal ni baru nak buat perancangan, maka kita bila dah ada penyakit terminal ni ataupun marat al-maut ni, maka dia akan menjadi hukum lain, akan jadi berbeza. Baik, saudara-saudara yang saya muliakan, kita akan pergi kepada apa itu marat al-maut. Jadi kalau kita tengok dari segi bahasanya, bahasa Arabnya, marat al-maut ni ada dua perkataan, iaitu pertamanya marat. Kalau kita dari segi dia punya apa tu, marat. Marat ini bermakna sakit. Maut ni berarti mati. Jadi bermakna penyakit yang membawa kepada kematian. Baik. Dari sudut fiqahnya ataupun fiqh, marat al-maut ini terbahagi kepada 3 bahagian. Pertamanya, tidak kemampuan untuk melakukan aktiviti harian untuk memenuhi kemaslahatannya. Dia tak boleh keluar nak buat cari rezeki, tak boleh buat kerja-kerja apa yang lain. Jadi disebabkan oleh penyakit ni tadi. Okay. Keduanya, timbul perasaan takut yang amat sangat yang akan hampir kepada kematian yang boleh menjejaskan kewarisan fikiran dia. Ini yang kedua. Dan yang ketiganya, berlaku kematian dalam tempoh setahun. Dan jika tidak berlaku kematian, dia penyakit itu akan menjadi lebih melarat seperti kanser tahap 4. Di atas tiga ciri ini merupakan penyakit-penyakit yang boleh dikatakan sebagai marat al-maut. Dikategorikan sebagai marat al-maut. Kalau kita tengok Seksyen 2, Perkara 1 Enactment Wakaf Selangor tahun 2015, dia menggariskan pertamanya ciri-ciri tersebut adalah pertama, penyakit itu pada lazimnya berakhir dengan kematian. Jadi perkataan kat situ adalah lazim, bukannya semestinya. Dia tak semestinya berakhir dengan kematian. Cuma dia kata kat situ adalah lazimnya akan berakhir dengan kematian. Kemudian keduanya, dia menyebabkan perasaan bimbang akan kematian yang mungkin menjejaskan kewarasan fikiran dia. Okay. Dan ketiganya, dia ada tanda luaran yang menunjukkan penyakit itu adalah merupakan satu penyakit yang serius. Okay. Dan akhirnya, penyakit itu dideritai secara berterusan dalam masa tempoh tidak lebih daripada setahun dan diakhiri dengan kematian. Ini merupakan ciri-ciri marat al-maut, penyakit marat al-maut yang digariskan oleh dalam Seksyen 2 Enactment Wakaf Selangor 2015. Saudara sekalian yang saya muliakan, kita lihat pula dalam perancangan pewarisan Islam yang mana instrumen-instrumen yang terkesan dengan penyakit marat al-maut itu tadi. Okay. Secara umumnya, instrumen-instrumen yang terkesan berupa instrumen dalam bentuk ataupun dalam konteks pemberian secara sukarela. Atau dalam bahasa Arabnya kita panggil sebagai al-tabaru'at. Okay. Tabaru'at ni adalah kata jamak kepada tabaru'. Yang bermakna tabaru' ni bermakna derma, hadiah ataupun pemberian secara sukarela, tanpa paksa dan tanpa balasan. Kalau kita lihat instrumen-instrumen yang terlibat tu, pertamanya kita adalah hibah. Hibah ni kalau kita lihat dari segi pengertian tu adalah pemberian secara sukarela atas dasar kasih sayang pertama dan tidak mengharapkan balasan. Pemberian tu dalam bentuk fizikalnya ataupun ain ataupun manfaat semasa hayat si pemberi. Jadi ini berlaku dalam masa hidup si pemberi, dan hibah ini dia ada beberapa jenis. Ada hibah terus dan ada juga hibah yang bersyarat.
seperti hibah umrah dan juga hibah rukbah. Okay. Tetapi kita tidak mahu lanjutkan tentang hibah ini tadi. Dan yang kedua, ini adalah instrumen adalah wakaf. Wakaf ini dia berbeza sedikit dengan hibah. Yang mana pemberian wakaf ini boleh berlaku semasa hidup dan boleh terlaksana selepas kematian si pemberi. Harta yang dihibahkan, yang diwakafkan tu dia tertahan, cuma manfaat ni saja yang akan diberikan kepada penerima. Kalau hibah tadi dia punya ain, fizikalnya kita berikan terus kepada penerima. Penerima boleh melaksanakan apa-apa juga, apa yang dia suka. Tetapi bagi wakaf dia berbeza. Dia akan dapat, penerima akan dapat manfaat daripada harta tersebut. Okay. Wakaf ini sama ada wakaf am ataupun wakaf khas. Boleh terlaksana semasa hidup, yang mana dalam masa hidup ni kita boleh wakafkan tidak ada had. Okay. Manakala kalau wakaf yang terlaksana selepas kematian, dia tertakluk kepada 1/3 dan bukan kepada waris. Baik. Yang ketiganya adalah wasiat. Pengertian wasiat ni luas sebenarnya. Yang pertama, dia merupakan satu pengamanahan, iaitu pelantikan wasi. Dekat sini ramai orang yang tidak faham tentang wasiat ni, sama ada individu ataupun syarikat pemegang amanah. Okay. Yang mana untuk melaksanakan ataupun mentadbir harta pusaka kita selepas kita meninggal nanti. Keduanya, dia sebagai menyampaikan hasrat dan pesanan kepada waris-waris. Dan ketiganya, pengertian ketiga adalah pemberian yang berlaku selepas kematian. Yang mana pemberian ini tidak boleh lebih daripada 1/3 daripada keseluruhan harta pusaka dan selepas ditolak dengan hutang. Okey, kita bincangkan tentang COVID-19 pula. COVID-19 ni sebagaimana yang kita tahu telah melanda seluruh dunia termasuk negara kita. Dinamakan sebagai COVID-19 ni kerana coronavirus ini telah mula dikesan pada pertengahan Disember tahun 2019 di bandar Wuhan, China. Sebelum itu tidak ada fenomena COVID-19. Jadi Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai satu pandemik kerana penularan wabak ini begitu cepat dan melanda ke seluruh dunia. Kalau kita lihat pesakit yang dijangkiti itu pada mulanya menunjukkan gejala seperti demam, batuk dan juga sesak nafas. Apabila menjadi komplikasi itu menjadi lebih buruk lagi ataupun lebih tenat, dia akan menyerang pada paru-paru, menyebabkan radang paru-paru dan sindrom kesukaran pernafasan yang akut. Yang pada peringkat ini dia boleh membawa kepada kematian. Jadi oleh kerana jangkitan wabak COVID-19 ini begitu meluas dan orang yang dijangkiti tersebut merasakan azab yang amat sangat dan kemungkinan besar akan berakhir dengan kematian, maka bolehlah kita katakan sebagai penyakit COVID-19 ini dikategorikan sebagai penyakit marat al-maut. Okay. Jadi oleh kerana itu kita katakan kat sini adalah implikasi COVID-19 ini yang dikategorikan sebagai marat al-maut. Okay. Dan akan memberi impak kepada perancangan pewarisan. Sekiranya perancangan pewarisan ini dilakukan selepas mendapat ataupun dijangkiti dengan COVID-19. Jadi kalau kita tengok kesan COVID-19 dalam perancangan pewarisan, okay, senario bagi perancangan pewarisan ketika selepas dia membuat perancangan pewarisan ini ketika dah dijangkiti bergantung kepada
sekiranya pesakit tersebut dia sembuh daripada penyakit. Kalau dia sembuh daripada penyakit, maka apa pun perancangan yang dibuat tu seperti hibah dan wakaf akan berjalan. Okey, tidak ada restriction, tidak ada sekatan apa-apa. Dia akan kerana dia akan balik semula menjadi normal. Okey, terlepas daripada kematian. Baik. Senario yang kedua, kita tengok pesakit meninggal dunia disebabkan penyakit tersebut. Okey. Di sini kita ada 3 senario ya, iaitu sama ada yang meninggal itu tidak ada hutang dan ada waris. Dalam keadaan begini, had yang dibenarkan adalah cuma 1/3 dan tidak boleh diberikan kepada waris. Bermakna hukum wasiat akan terpakai. Sekiranya dalam tidak ada hutang dan tidak mempunyai waris. Bila tidak ada hutang dan tidak mempunyai waris, dia boleh, maknanya ada perancangan pewarisan yang dibuat tu seperti wakaf dan juga hibah boleh terlaksana kerana tidak ada pihak yang berkepentingan. Okay, tidak ada hutang dan tidak ada orang yang berhutang dengan dia dan tidak mempunyai waris. Senario yang ketiga, mempunyai hutang yang melebihi harta. Jadi kalau orang tu mempunyai hutang yang berlebihan, maka secara automatiknya dia tidak boleh membuat pewarisan, perancangan pewarisan. Maknanya perancangan pewarisan itu akan menjadi terbatal. Kalau dia buat hibah ataupun wakaf, dia akan jadi terbatal. Okay, ini adalah beberapa senario perancangan pewarisan kalau sekiranya perancangan itu dibuat ketika dijangkiti oleh COVID-19. Baik, secara kesimpulannya, saudara yang saya muliakan, pertama kita tengok kat sini adalah penularan wabak dan jangkitan COVID-19 ini sebagai penyakit terminal ataupun penyakit marat al-maut. Kemudian itu kita tengok risiko jangkitan penyakit ini melibatkan semua satu dunia, okay. Merupakan risiko kesihatan yang memberi kesan dalam banyak perkara. Kemudian itu hukum berkaitan perancangan pewarisan dalam konteks pemberian sukarela ketika marat al-maut, okay, termasuk COVID-19 ini, adalah merupakan hukum yang mengambil kira kemaslahatan umum dan mengelakkan kemudaratan yang mungkin berlaku. Kenapa? Sekiranya dia dijangkiti dengan COVID-19, dia tidak menjadi waras. Jadi itu mungkin menjejaskan. Dan keempat, agar kita menjadi lebih proaktif dalam perancangan kewangan dan pengurusan risiko. Jadi kita kena ambil tahu dan ambil berat tentang bagaimana untuk merancang kewangan kita. Jadi kita ada ramai pengamal-pengamal perancang kewangan Islam yang berlesen kat luar sana yang boleh memberi khidmat dan nasihat kepada saudara sekalian yang menurut kehendak syariah. Jadi boleh cari diorang ni, ada ramai di luar sana sekarang ni. Dan akhir sekali, yang kelima, kesimpulannya untuk perancangan pewarisan khususnya, ambillah nasihat seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya mengatakan bahawa rebutlah peluang 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelum sempit ataupun miskin, masa lapang sebelum sibuk, masa muda sebelum tua, masa hidup sebelum mati. Jadi saudara sekalian, pihak penganjur ataupun IFIM ada menyediakan program perancangan kewangan Islam ataupun Islamic Financial Planner Program, IFP, dan program pewarisan Islam secara profesional. Ambillah peluang ini untuk mendalami ilmu dalam bidang ini. Saudara yang saya muliakan, dengan ini saya akhiri saya punya sesi.
Dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Zahidi. Kita ada terima beberapa soalan daripada peserta yang mungkin saya boleh bacakan di ruangan chat. Soalan pertama datang daripada Cik Ahmad Nazir Cik Yin. Bagaimana ya caranya untuk kita pastikan program perancangan pewarisan yang kita dah rancang ni tidak akan di-challenge oleh proses faraid di kemudian hari? Boleh Cik Zahidi kongsikan? Okey, soalannya tentang bagaimana untuk mengelakkan di-challenge ataupun dicabar di mahkamah Ya, proses faraid. faraid. Baik, oleh waris-waris lah. Jadi untuk mengelakkan daripada dicabar, biasanya ini adalah merupakan satu konsep yang mungkin berbalik kepada wasiat. Wasiat. Biasanya perkara yang dicabar dalam instrumen perancangan pewarisan ini adalah tentang wasiat, yang mana wasiat tu berupa hasrat sebenarnya. Kebanyakannya tentang pengagihan ataupun pemberian secara rata. Pasal dia disebut faraid kan. Jadi saya mungkin assume yang dia berkenaan dengan pemberian secara sama rata, mungkin antara anak lelaki dengan anak perempuan. Ini sebenarnya bukan saja challenge tetapi dia memerlukan kebenaran ataupun dia memerlukan persetujuan daripada waris-waris. Dia berbalik kepada kalau kita cerita faraid ini panjang cerita dia. Tetapi hukum faraid ini adalah kepada Muslim, matinya seorang Islam itu faraid akan berjalan. Sekiranya ada hasrat daripada yang pewasiat ni tadi untuk membahagikan sama rata, itu hasrat dia. Dan terpulang kepada waris-waris untuk sama ada setuju ataupun tidak. Jadi kalau tidak setuju, maka bahagian faraidnya dia dengan kalau tak setuju tu, dengan arti kata lain, dia tidak bersetuju untuk membahagikan faraidnya, dibahagikan sama rata dengan adik-beradik dia. Kalau dia setuju, bahagian yang sepatutnya dia dapat tu, dia kata dia akan bahagikan sama rata. Ini adalah berdasarkan kepada redha meredai. Okey. Jadi apa yang saya faham daripada soalan itu adalah tentang challenge berkenaan dengan pembagian yang lain daripada pembagian faraid. Okey, terima kasih Cik Zaidi. Kita beralih ke soalan seterusnya daripada Puan Sandora. Salam Cik Zaidi, bolehkah hibah ditarik balik selepas seseorang itu disembuh daripada penyakit terminal? Silakan Cik Zaidi. Okey, baik. Hukum hibah ni dia secara umumnya dia kalau dia boleh ditarik balik ataupun dalam bahasa Inggerisnya sebagai revocable. Hibah ni boleh ditarik balik cuma satu keadaan, iaitu daripada atas ke bawah. Sama ada ibu bapa kepada anak-anak ataupun datuk nenek kepada cucu, atas ke bawah. Itu je yang boleh ditarik balik. Jadi dalam konteks ini, katakanlah dalam marat al-maut dia buat hibah dan dia sembuh dan dia meninggal, jadi dia nak tarik balik. Jadi keadaan yang sama terpakai. Sekiranya hibah tu, katakanlah seorang lelaki, dia menghibahkan pada isterinya, maka dia tidak boleh tarik balik. Oleh kerana itu, sang suami kalau nak bagi hibah kepada isteri, kena fikir banyak kali. Begitu juga isteri nak hibah kepada suami, kena fikir banyak kali. Kenapa benda itu tidak boleh tarik balik? Yang boleh tarik balik cuma anak ke bapa ke anak, ataupun datuk atau nenek ke cucu. Ya. Okey, baik. Soalan seterusnya ya, daripada Cik Ros Syadwati. Apa prosedur bagi waris yang baru saja tahu bahawa harta telah pun dihibahkan tanpa pengetahuan ahli waris itu sendiri? Apa pendapat Cik Zaidi? Okey, hibah yang dibuat tanpa pengetahuan waris-waris.
Okey, maknanya hibah tu telah berlaku dan kemudian tu waris cuma dapat tahu selepas kematian si pewaris lah, apa tu yang buat hibah dia tadi. Maka seeloknya lah kalau dalam industri ni, kalau kita menghibahkan tu, kita kena beritahu dengan apa ni, dengan waris-waris kita, untuk mengelakkan daripada persengketaan di masa akan datang. Okay. Tetapi untuk mengelakkan perkara ni, kita kena, pertamanya kita kena buat hibah yang mana hibah tu mempunyai ciri-ciri yang tidak boleh di challenge atau dicabar di mahkamah. Okay. Masalahnya hibah ni adalah urusan Majlis Agama Islam negeri-negeri. Okay. Dan kadang-kadang orang yang buat challenge ni dia menggunakan civil ataupun civil court. Jadi itu ada sedikit masalah teknikal. Okay. Jadi nasihat saya, kalau nak buat hibah, perlulah kita memberitahu kepada waris-waris supaya tidak menjadi satu kejutan dan tidak jadi satu persengketaan selepas kita meninggal. Alright. Okey Cik Zaidi, sebelum kita bergerak ke soalan seterusnya, nanti minta Cik Zaidi untuk rapatkan sikit suara dengan mic, sebab ada yang dengar halus-halus je macam tu. So okay, next soalan daripada Dr. Ahmad Hilmi Abdul Rahim. Assalamualaikum Cik Zaidi, bolehkah kita kategorikan semua pesakit COVID-19 ni sebagai marad al-maut? Sebab seperti yang kita tahu, ada pesakit COVID-19 ni dirawat secara biasa, ada yang perlukan alat bantuan pernafasan. Jadi macam mana kita nak kategorikan dalam kategori yang sama ke atau bagaimana? Mohon penjelasan Cik Zaidi. Okey, gini ya, kalau orang itu dijangkiti dengan COVID-19, baik, bila dah dijangkiti dengan COVID-19, baru dia buat perancangan pewarisan. Okey. Jadi kalau dia dalam menerima rawatan itu, dia sembuh. Jadi dia punya perancangan pewarisan itu berjalan seperti biasa. Dia tidak ada apa-apa sekatan ataupun hukum-hukum lain yang berlaku. Tapi sekiranya dia meninggal, barulah dia hukum-hukum yang seperti mana saya katakan tadi tu dia akan berlaku, iaitu kalau katakanlah dia ada waris, tidak ada hutang, maka dia cuma tertakluk kepada 1/3 daripada yang apa yang dia nak bagi itu, dihibah dan juga wakaf. Okey. Okey, saya bacakan soalan datang daripada Facebook live kita juga, daripada Abang Cik ya. Apa pendapat Cik Zaidi di atas saranan agar seseorang individu itu dapat melaksanakan hibah bagi pembahagian harta untuk mengelakkan permasalahan dengan faraid? Maksudnya macam mana kalau nak laksanakan hibah tapi untuk elakkan ada masalah dengan faraid? Apa pendapat Cik Zaidi? Buat hibah untuk mengelakkan masalah faraid. Okey, ini persoalan yang berbeza. Pasal hibah ni dia buat semasa hidup dia, dan dia ada maknanya si orang yang memiliki harta tu dia boleh membuat hibah kepada siapa yang dia kendaki, dan ini tidak ada kena-mengena dengan faraid. Pasal apa? Harta yang dihibahkan tu dengan cara yang betul, harta tersebut akan menjadi milik orang lain dan bukan lagi menjadi harta pusaka selepas dia meninggal nanti. Jadi harta yang dihibahkan tu akan terkeluar daripada harta pusaka. Tetapi yang maknanya dengan syarat hibah tu dia buat dengan betul, okey, dan seeloknya diberitahu dengan waris-waris selepas dia buat tu.
Okey. Okey, baik Cik Zaidi. Seterusnya kita kembali ke soalan di ruangan chat kita daripada Cik Izlina. Mohon penjelasan Cik Zaidi, bolehkah wasiat dilakukan lebih daripada 1/3 dan adakah wasiat sebegitu boleh dilaksanakan? Baik. Baik. Kiranya warisan ini wasiat itu wasiat pemberian melebihi daripada 1/3 sama ada kepada waris ataupun kepada bukan waris. Biasanya kalau ikut hukum bukan kepada bukan waris. Dan kadang-kadang tu ada yang berhasrat untuk memberi lebih daripada 1/3. Jadi ini berbalik kepada persetujuan daripada waris-waris yang ada yang mewarisi. Jadi kiranya waris-waris itu bersetuju, maka dengan arti kata lain dia orang setuju dan redha untuk memberikan bahagian faraid yang sepatutnya diterima tu untuk diberikan sedikit supaya dia lebih daripada 1/3 sebagai wasiat yang dibuat oleh si pewasiat ini tadi. Sekiranya pewaris ataupun pewaris-waris tidak bersetuju, maka wasiat yang dibuat tu akan tertakluk kepada 1/3. Jadi yang lebih daripada 1/3 tu akan jadi terbatal. Dia kalau kepada bukan waris, dia akan tertakluk pada 1/3 saja. Baik. Terusnya daripada Encik Amir Arifuddin Bahar, apa pendapat Tuan Zaidi, Cik Zaidi untuk berkenaan dengan kita gunakan harta faraid ini untuk pelaburan oleh si penjaga waris tak kala waris masih lagi kecil ataupun belum mampu untuk menguruskan harta mereka. So kiranya kita gunakan harta faraid ini, kita buat investment untuk yang pewaris tu masih lagi, pewaris tu masih kecil lagi lah. So kira apa pendapat Cik Zaidi berkenaan itu? Saya boleh ulang balik soalan, ulang balik soalan tadi. Okey, boleh. Kalau tak silap saya soalannya datang daripada Dr. Amir Arifuddin. Amir, ya, Dr. Amir Arifuddin. Pendapat mengenai pelaburan harta faraid tadi. Ya. Okey, apa soalan dia? Apa pendapat Cik Zaidi mengenai kalau kita gunakan harta faraid itu sebagai pelaburan oleh si penjaga waris, tak kala waris tu masih kecil atau masih belum lagi menguruskan harta mereka. Kita gunakan harta faraid tu kita buat investment lah atau pelaburan. Bagaimana? Okey, harta faraid bagi minor ataupun anak-anak yang di bawah umur. Dan ini adalah tertakluk kepada budi bicara orang yang diberikan amanah. Biasanya anak-anak di bawah umur ni akan dijaga oleh penjaga dan juga pemegang amanah yang dilantik oleh pewasiat di dalam wasiatnya. Jadi sekiranya pemegang amanah itu merasakan bahawa adalah perlu untuk melabur ataupun meletakkan dalam satu pelaburan dengan syarat pelaburan tersebut mestilah pelaburan yang tidak berisiko, yang mungkin akan mengakibatkan kerugian kepada harta faraid ini tadi. Jadi bagi saya harta faraid yang untuk minor, anak-anak yang di bawah umur ni yang mana dijaga oleh pemegang amanah boleh dilaburkan dengan syarat tidak dengan syarat pelaburan itu mestilah pelaburan yang tidak berisiko tinggi. Okey. Baik. Okey, soalan seterusnya saya kira soalan ni cukup menarik daripada Encik Najib. Bolehkah hibah bersyarat yang telah dibuat kita batalkan kerana masalah rumah tangga atau orang yang menerima itu meninggal dunia? Macam mana dengan pendapat Cik Zaidi?
Kalau sekiranya hibah bersyarat yang kita dah buat, yang telah dibuat, dibatalkan kerana bolehkah hibah bersyarat yang telah dibuat dibatalkan kerana masalah rumah tangga atau orang yang menerima itu meninggal dunia. Okey, hibah bersyarat ni kita nak tahu juga ia hibah bersyarat yang macam mana Pasal hibah bersyarat ni dia banyak. Cuma sekiranya kalau satu hibah tu dilakukan berserta dengan PA ataupun PA lah dia punya apa ni, maka dia ada kuasa untuk buat hibah ataupun untuk membatalkan hibah tersebut, revoke hibah itu. Kerana apa hibah yang dibuat ni merupakan hibah yang bersyarat. Okey. Tetapi oleh kerana tidak dinyatakan apa syarat ni tadi itu, maka saya assume katakanlah dia hibah tu dia buat menggunakan syarat-syarat tertentu yang apa ni melibatkan PA ataupun maka dia boleh dibatalkan. Okey, baik. Kita pergi ke soalan seterusnya daripada Encik Syarifuddin Mustafa. Mengapa Cik Zaidi mengatakan bahawa hibah akan terbatal sekiranya si mati akan meninggalkan hutang? Bukankah harta yang telah dihibahkan ini dikira terkeluar daripada harta pusaka? Dapat Cik Zaidi? Saya tak dengar tadi apa macam mana? Okey, mengapa tu Cik Zaidi mengatakan bahawa hibah ini akan terbatal sekiranya si mati ada meninggalkan hutang? Bukankah harta yang telah dihibahkan ini kiranya telah terkeluar daripada harta pusaka? Baik. Dia kalau hutang itu tidak banyak, tidak melebihi harta dia, maka hibah itu tak terbatal. Okey. Baik, sekiranya gini saya apa yang saya maksudkan tadi terbatal itu sekiranya dia ada mempunyai hutang. Kira pertama dia dalam keadaan marat al-maut. Okey. Dan dia meninggal. Dia meninggal dengan meninggalkan hutang yang banyak yang mana melebihi daripada hartanya. Jadi oleh kerana harta-harta tersebut yang ditinggalkan tu yang sedikit itu dia akan dibuat untuk membayar hutang. Maka dengan sendirinya tidak ada lagi harta yang untuk dihibahkan. Okey. Kerana apa? Memang kalau dia buat hibah tu kalau dalam keadaan yang normal biasa, kalau dia buat hibah tu akan terkeluar daripada harta pusaka. Tetapi dalam keadaan marat al-maut, maknanya kalau dia dah dijangkiti, contoh dia dijangkiti dengan COVID-19, maka benda tu tidak terjadi macam tu. Dia oleh kerana apa, hukum dia akan jadi berlainan. Okey, baik. Saya kira tadi itu merupakan soalan yang terakhir daripada kita untuk hari ini. Jadi terima kasih Cik Zaidi. Bolehlah kita simpulkan sesi kita pada hari ini tentang betapa pentingnya perancangan pewarisan harta atau pusaka untuk mengelakkan masalah seperti pertelikahan sanak saudara ataupun keluarga atau pembekuan harta yang disebabkan oleh harta yang tidak dituntut seperti mana yang Cik Zaidi kongsikan sebentar tadi. So janganlah kita tunggu sehingga ke saat akhir seperti berlakunya penyakit terminal, barulah kita mula memikirkan untuk melaksanakan perancangan pewarisan ini. Jadi kepada sesiapa yang berminat untuk menyelami ilmu perancangan kewangan ini dengan lebih mendalam lagi, IFIM juga turut menyediakan kursus khas bagi program Islamic Financial Planner di mana kita akan dedahkan dengan ilmu pengurusan kewangan yang lebih menyeluruh dan diajarkan khas oleh trainer-trainer kita yang berpengalaman dari industri. So anda boleh melayari laman web kami di IFIM Online untuk dapatkan maklumat lanjut.
Sekali lagi kami dari pihak IFIM ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Zahidi atas perkongsian yang amat bermanfaat untuk kita semua pada hari ini. Kami ingin mohon maaf atas kesilapan teknikal yang berlaku sebentar tadi dan tidak lupa juga kepada semua peserta yang menyertai sesi kita pada pagi ini. Sehingga kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Jangan lupa untuk daftarkan slot anda untuk pertemuan kita pada hari Isnin nanti pada pukul 11 pagi di IPFI Webinar Series yang ke-6 bersama dengan Encik Uthman Abdullah, CEO Silver Lake, dengan kupasan pengisian yang lebih menarik yang bertajuk Post-COVID-19 New Normal, Impact to Financial Services Digital Transformation. Jadi jangan lupa untuk daftarkan slot ini pada hari Isnin nanti. Sekian saja dari saya, Auni Zulfaqar. Selamat menyambut bulan Ramadan. Stay safe, stay home. Assalamualaikum.